Darah sejarah kau pengatur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah kami hancur dadah jaya raya. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah. Mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tadi sama-sama kita dah dengar ada satu video lagu ataupun lagu berkenaan dengan apa. So, agak-agak hari ni apa yang cikgu nak ajar kamu semua tentang topik apa yang kita akan belajar pada hari ini. Berdasarkan lagu tadi, siapa yang tahu topik apa yang kita akan belajar pada hari ini? Mungkin tertanya-tanya Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang topik penyalahgunaan bahan, iaitu berkenaan apa cikgu? Berkenaan dengan jerat dadah. Okey, jelas berkenaan jerat dadah. Okey, lupa cikgu nak perkenalkan. Okey, hari ini kita bersama lagi berkenaan dengan subjek PGBK bersama dengan Cikgu Zakwan. Okey, ataupun Cikgu Z. Simple but nice. Okey, hari ini kita akan belajar tentang topik penyalahgunaan bahan, iaitu jerat dadah. Okey, baik kelas. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan penyalahgunaan bahan ini, iaitu jerat dadah, kita kena tahu beberapa benda dan apa yang kita nak belajar tentang hari ini. Okey, yang pertama kita nak belajar tentang situasi-situasi yang berisiko, yang mana kita boleh membawa diri kita pada jerat dadah ini. Okey, yang kedua kita nak belajar apa? Kita nak belajar tentang implikasi jerat dadah ini. Pada siapa? Pada diri, kepada masyarakat, kepada keluarga. Dan yang terakhir, kenapa kita nak kena belajar ni cikgu? Supaya kita dapat tahu bagaimana kita nak elak daripada berlakunya ataupun terjeratnya dengan jerat dadah ini. Okey, jelas Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut melayani batera penyalahgunaan bahan ini, kita akan pergi dahulu kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada semua yang boleh lihat di skrin, adalah yang pertama. Yang pertama adalah pelajar dapat menyatakan maksud tentang jerat dadah dan keldal dadah. Ini yang pertama objektif kita. Yang kedua, maafkan cikgu. Kita minum dulu. Ya, kita minum dulu. Baru bersemangat bila kita dah minum. Okey, baik. Yang kedua, pelajar dapat mengetahui situasi berisiko yang membawa kepada jerat dadah. Ini kita kena tahulah. Dan yang ketiga adalah pelajar dapat menyatakan implikasi jerat dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Ini benda yang kita akan tahu dan kita akan belajar tentang penyalahgunaan bahan, iaitu jerat dadah. Okey, kriteria kejayaan. Okey, ini cikgu hide dulu video cikgu. Takut kamu tak nampak pula sampai yang ketiga itu. Baik. Okey, kriteria kejayaan yang pertama ni, pelajar yang pertama, pelajar dapat menyatakan maksud tentang jerat dadah dan keldal dadah dengan tepat. Maksudnya bila kamu nak tahu kamu faham tak faham tajuk ini, kamu dapat menyatakan maksud dengan tepat. Okey. Yang kedua, pelajar dapat mengetahui dua situasi berisiko yang membawa kepada jerat dadah dengan betul. Okey. Dan yang terakhir adalah pelajar dapat menyatakan 3 daripada 5 implikasi jerat dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat dengan tepat. Okey, baik. Okey, baik kelas. Kita dah tahu tadi tentang apa yang kita belajar pada hari ini. So, kita akan pergi ke dahulu pada maksud jerat dadah. Ini kita nak tahu maksud dia. Okey, kita tahu apa maksud jerat dadah, cikgu. Okey, baik. Maksud jerat dadah ialah keadaan individu yang dipengaruhi atau diperdaya oleh individu lain bagi menagih dadah atau dijadikan sebagai keldal dadah. Ini yang kita tambah ni. Apa pula keldal dadah, cikgu? Keldal dadah ialah bermaksud mereka yang ditipu
dipaksa atau diperdaya bagi tujuan menjual dadah di dalam atau di luar negara tanpa mengetahui bahawa mereka membawa dadah atau menjadi ejen pengedaran dadah. Itu maksud berkenaan dengan jerat dadah dan juga kelda dadah. Okey, baik kelas. Tadi kita tahu maksud. Yang ini cikgu nyatakan, cikgu tunjuk kepada kamu tentang maklumat tambahan berkenaan kelda dadah, tentang jerat dadah ni. Kita tengok dalam akhbar-akhbar. Tengok dalam akhbar ini, kelda dadah jumlah tanggapan sejak tahun 2013 hingga Oktober 2018 melibatkan 425 warga Malaysia di 19 buah negara. Kita tengok negara mencatatkan tangkapan tertinggi ada Singapura, Indonesia, Thailand, Australia sehinggalah Peru. Nampak ini? Ini kelihatan akhbar yang cikgu petik. Rekrut edar dadah guna Facebook. Ini situasi yang berbahaya. Kita tahu kadang-kadang orang nak kita terjerat dengan dadah ni ada dua situasi. Yang pertama, kita diminta untuk menjaga barang tanpa kita tahu apa isi kandungan barang tersebut. Dan yang kedua, kita terima panggilan telefon ataupun panggilan temu duga ataupun panggilan kerja secara panggilan. Jadi kita mohon-mohon kerja, tiba-tiba dapat panggilan pada nombor yang kita tak tahu, tiba-tiba kata kamu terima layak terima kerja tersebut dan terpaksa menghantar satu bungkusan ke satu tempat. Cikgu takut sangat kalau buat ni, sampai cikgu tersasul nak cakap. So berhati-hati. Dua situasi ni kita kena pasti waktu bila. Yang pertama, barang yang kita tak tahu janganlah kita jaga. Walaupun kita tahu rakyat Malaysia kita sangat baik orang dia. Orang kata, tapi kita kena tahu juga. Kadang-kadang barang yang kita tahu ni lah kita jaga-jaga, rupanya dalam tu ada dadah. Masalah pada diri kita. Yang kedua, jangan kita senang-senangnya. Dapat panggilannya, dapat panggilan kerja dan sebagainya, terus kita go on. Kita tahu dengan pandemik kita sekarang ni, kita tahu ramai yang kena buang kerja dan sebagainya, tapi kena selidik dahulu kerja tersebut. So dua situasi ini sangat penting. Okey, baik. Okey kelas. Ini perkongsian individu yang terlibat dengan kelda dadah, yang mana dia bukan dia nak masuk ataupun bukan dia kelda dadah, tapi dia terjerat dengan jerat dadah ni. So dia ceritalah pengalaman dia. Apa pengalaman dia? Kamu tengok di sini. Dia cerita 4 tahun di penjara Caracas, Venezuela. Hanya Tuhan yang tahu. Ini cerita dia kalau kamu dapat lihat di sini. Cikgu baca sedih. Sebab dia tak tahu dan dia orang kata dia perdaya. So pada anak-anak murid cikgu yang sedang menonton ataupun sedang mempelajari tentang topik pada hari ini, berhati-hati pada situasi-situasi yang telah cikgu nyatakan tadi. Baik. Okey kelas. Ini implikasi jerat dadah, iaitu juga tadi implikasi kepada diri sendiri, implikasi kepada keluarga dan implikasi kepada masyarakat serta negara. Di sini kita dapat lihat pada diri, kesihatan terjejas, mental, status kewangan, prestasi kerjaya dan pelajaran merosot, hidup dalam khayalan, melakukan jenayah. Manakala implikasi pada keluarga, menjejaskan keharmonian keluarga, bertanggungjawab terhadap kota abai, ahli keluarga hidup dalam keadaan ketakutan, mendatangkan stres pada ahli keluarga, mencemarkan nama baik keluarga di mata masyarakat dan kesan pada masyarakat pula, kehilangan tenaga kerja yang efektif dan bermotivasi, masyarakat akan bimbang berlakunya jenayah, bilangan pesakit mental bertambah, penularan penyakit HIV dan AIDS, ekonomi negara terjejas. Ini antara beberapa implikasi jerat dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Okey, baik kelas. Tadi kita tahu dah beberapa implikasi, kita pun tahu maksud. Tapi bagaimana cara kita nak elak diri kita daripada terjerat dalam jerat dadah ini? Okey, ada beberapa faktor ataupun ada beberapa cara. Yang pertama di sini adalah berhati-hati dengan tawaran kerja bergaji lumayan di luar negara. Macam tadi juga kata tadi, kamu dapat panggilannya jangan terus go on je. So berhati-hati, selit dahulu. Ni adalah buku teks kamu boleh tengok sendiri. Yang kedua apa? Jangan membawa barang yang dikirim oleh orang lain. Ni, kebanyakan mangsa jerat dadah membawa barang seperti beg yang dikirim oleh orang lain. Mereka diminta untuk menyerahkan barang tersebut pada pihak lain yang akan menunggu di lapangan terbang. Ini adalah kita tak tahu pun barang apa. So kita terima dan kita nak hantar pada orang. Tu tiba-tiba dalam beg tersebut ada dadah, na'udzubillah min zalik, kita terperangkap sebagai kelda dadah. Itu bahaya. So berhati-hati. Okey, seterusnya. Okey, baik. Cara yang ketiga, tadi dua cara dah. Ni cara yang ketiga pula. Elakkan daripada makan atau minum dengan orang yang baru kita kenal. Ini berhati-hati, terutama kaum wanita.
Jangan kita jumpa-jumpa orang tu terus nak ajak. Bila orang tu ajak minum, ajak makan, terus kita go on dan sebagainya. No. So berhati-hati. Kalau orang kita tak kenal dan sebagainya, selidik dahulu. Jangan kita terus nak pergi je. Okey, yang keempat, selidik latar belakang rakan yang baru dikenali. So selidik dahulu siapa kawan kita, kenapa dia nak berkawan dengan kita, supaya kita tahu siapa dengan kita, siapa kita berkawan. Kalau tak, masalah pada diri kita. Yang kelima, tinggal bersama keluarga atau sentiasa menziarahi keluarga. Apabila kita tinggal dengan keluarga, maksudnya kita akan sentiasa dijaga, diperhatikan. Macam sekarang lah, bila kamu berada di rumah, bila kamu nak keluar je, mak ayah kamu kata, "Hai, jangan keluar, PDPR sedang berjalan." So siapa yang tak masuk PDPR, berhati-hati. Mata sedang memerhati. Okey, baik. So yang keenam adalah percaya pada diri sendiri bahawa anda boleh berjaya. Ini paling penting sekali. So kalau kamu tak percaya pada diri kamu sendiri, macam mana kamu nak berjaya melawan jerat dadah tersebut? So yakin diri, percaya diri kamu boleh. Okey, insya-Allah. Okey, baik kelas pelajar-pelajar cikgu sekalian. Tadi kita dah tahu tentang maksud, dah tahu tentang implikasi, tahu cara nak elak dan sebagainya. So dah habislah topik kita pada hari ini. So kita akan pergi kepada latihan. Kita tengok adakah kita dapat tak dapat tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, sini ada 3 soalan. 3 je soalan cikgu bagi, bukan banyak pun. Okey, yang pertama, nyatakan 3 faktor pencetus pengambilan dadah. Apa yang pertama? Pengaruh apa? Pengaruh apa? Jawab. Cuba teka pengaruh apa? Jawab. Kita tinggal kosong di situ. Ni, untuk apa? Sebab apa dia ambil dadah? Untuk apa dia ambil dadah? So kena jawab. Kurang apa? Sebab apa dia ambil dadah? Dia kurang apa? So jawab. Ada 3 soalan cikgu tinggalkan kepada semua pelajar cikgu yang sedang menonton cikgu pada hari ini. Okey, soalan yang kedua, soalan ni cikgu nak kamu bincangkan. Cuba kamu fikir sejenak. Okey, yang pertama apa dia? Bincangkan kenapa individu yang terlibat dengan jerat dadah di Malaysia semakin meningkat. So kamu nyatakan komen di bawah ini. Nyatakan komen di bawah ini. Kenapa? Okey, dan soalan yang kedua, cadangkan. Silap dah cikgu tulis ni. Cadangkan. Masalah. Sorry lah. Okay, cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan jerat dadah ini. So kamu tulis di bawah komen, nyatakan apakah langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah jerat dadah ini. Okey, boleh Okey, baik. So habislah kita punya PDPR hari ini. So kamu dah tahu maksud, kamu dah tahu situasi-situasi yang berisiko, so kamu tahu implikasi, so kamu dah tahu bagaimana nak elak. So cikgu harap kamu semua dapat tahu bahayanya dadah ini dan memberi kesan yang sangat buruk kepada diri kamu, kepada keluarga kamu dan juga masyarakat khususnya. So berhati-hatilah tentang jerat dadah. Jangan kamu jadi mangsa yang tak sepatutnya. Ingat, jangan berputus asa untuk mencari ilmu dan mencapai cita-cita. Kerana apa? Pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah berusaha dan teruskan berdoa. Okey? Jumpa lagi di channel Cikgu Zack. Jumpa lagi di PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.